Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang dapat cerita melalui email. Dan dah lama Abang tak dapat cerita yang macam ni punya level lain macam, iaitu level-level filem. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang mendengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tidak sihat, moga cepat sembuh seperti sedia kala. Dan tanpa membuang masa lagi, anjing dekat luar pun dah tunggu nak dengar cerita. Kowe Abang pun bertukar menjadi merah nak dengar cerita juga. Abang akan sampaikan satu cerita yang luar biasa. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan melalui email. Yang hantarkan email ni adalah Mei. Berlaku pada tahun 2008 dekat negeri Selangor. Tapi Mei bagi tahu, Mei ni adalah Cina. Dia beritahu janganlah diberitahu di mana sebenarnya lokasi kejadian ini. Tepatnya jangan beritahu. Cuma beritahu terletak di negeri Selangor. Ceritanya macam ni. Pada waktu tu 2008, ceritanya Mei ni sebenarnya bukan orang Selangor. Dia adalah orang Perak, orang Ipoh. Jadi dulu-dulu, semasa mak dengan ayah dia masih lagi baru kahwin, mak ayah dia memang pernah duduk Selangor. Dan mak ayah dia pernah menyewa dekat satu apartmen. Cumanya disebabkan oleh beberapa peristiwa yang menyeramkan yang menimpa mak ayah dia ni, menyebabkan mak ayahnya cari hijrah ke tempat lain. Dan mereka hijrah ke Ipoh, hijrah ke Ipoh, dan dekat situlah Mei lahir. Jadi Mei membesar dekat Ipoh dan berumur 43 sekarang ni. Okey, pada tahun 2008, baru masuk ni. Pada tahun 2008, Mei berkenalan dengan seorang jejaka. Nama jejaka tu adalah Philips. Jadi Philips ni beragama Kristian lah. Mei ni memang orang Cina. Jadi bila berkenalan, dah rapat-rapat, akhirnya diorang pun mengikat tali pertunangan dan berkahwin. Bila dah berkahwin, memang dah tak boleh nak buat apa. Dah jadi suami isteri, Mei kena ikut suaminya berpindah ke mana suami dia pergi. Dan suami dia berpindah ke negeri Selangor kerana suami dia memang kerja dekat Selangor. Jadi Mei pun pindah. Tapi yang bagusnya suami dia adalah seorang yang sangat bertanggungjawab, sebabnya dia dah sediakan rumah. Dia dah sewa rumah lah, belum beli lagi. Dia dah sewa rumah. Walaupun suami dia ni kerjanya bukanlah seorang ahli perniagaan berjual beli emas, intan, berlian, tapi mampu menyediakan rumah. Dan rumah yang disediakan adalah apartmen. Jadi bila dengar macam tu, mak bapak Mei agak keberatan hati juga nak lepaskan Mei tinggal dekat apartmen. Sebab mereka takut apartmen yang diduduki oleh Mei tu adalah apartmen tempat mereka duduk dulu. Sebab ada peristiwa yang cukup menakutkan. Tapi selepas Mei beritahu lokasinya, Mei beritahu dia punya nama apartmen tu, rasa senang hati sikit lah mak bapak ni, sebab namanya berbeza dengan nama apartmen yang dulu-dulu mereka duduk. Jadi Mei pun hiduplah suami isteri dekat apartmen tu. Apartmen tu ada 5 tingkat. Itu adalah clue kepada cerita kalau siapa-siapa yang nak tahu, nak cari tempat ni. Jadi apartmen ni ada 5 tingkat. Dia tidak ada lift. Ada lift, tapi dia kata lebih banyak orang menggunakan tangga sebab 5 tingkat saja. Mei dengan suaminya menyewa dekat tingkat 3. Okey. Jadi dia ada 5 tingkat ni, dia kata. Jadi pada awal duduk dekat rumah tu memang dah rasa lain. Terutama rumah yang terletak di tingkat atas. Atas pada rumah Mei, memang dia punya aura lain macam. Ada sekali tu, Mei duduk, Mei ni suri rumah, dia kata. Jadi suami dia jalan pergi bekerja. Buat suami pula kerja sampai lewat-lewat malam, sebab suami dia memang ada bengkel. Jadi sampai lewat, baru balik rumah. Sepanjang Mei dekat rumah tu, awal-awal tu gangguannya biasa-biasa. Mula-mula dia anggap benda tu bukan gangguan.
benda tu mungkin datang daripada manusia biasa. Yang pertama, dia kata waktu maghrib, maksudnya di antara pukul 7 ke 7.30, akan rasa akan ada bau makanan yang datang daripada tingkat atas. Mula-mula May ingatkan, tingkat atas rumah dia ni memang ada orang. Jadi tak heranlah kalau dekat atas tu menghasilkan bau kari, bau korma. Memang tak heran. Setiap kali dari antara pukul 7 sampai pukul 7.30, diceritakanlah benda ni kepada suami dia. Suami dia kata, jangan risau, mungkin kita punya jiran tu memang suka memasak di waktu itu. Oh, tak ada masalah. Tapi selepas tu gangguan menjadi lebih agak menyeramkan. Iaitu tengah-tengah May, satu hari tu, tengah-tengah May berehat-rehat dekat ruang tamu selepas habis mengemas rumah, memasak, tiba-tiba dengar bunyi orang bergaduh dekat tingkat atas. Kalau dari segi perbualan bergaduh tu, memang yakin yang duduk di tingkat atas tu adalah orang Melayu. Sebab cara bercakapnya, bergaduh ni memang orang Melayu. Tapi kesian juga dia punya bergaduh tu bukan biasa-biasa. Bunyinya macam membaling-baling barang, macam menghentak-hentak barang. Ada adegan menjerit. Jadi biar je lah. Waktu tu dia masih lagi anggap dekat atas rumah dia tu ada orang. Jadi dia biarkan aja orang tu gaduh. Balik suami dia sampai rumah, dia ceritakan dengan suami dia. Suami dia kata, jangan ambil tahu hal orang, biarkan dia. Kalau benda tu berkaitan dengan kecederaan, barulah kita jangan masuk campur, tapi kita report pada polis. Jadi May berdiam diri je lah. Tak naklah masuk campur urusan orang kan. Jadi dia kata selang 2-3 hari lepas tu berlaku lagi kejadian. Kejadian kali ni memang agak pelik. Yang tadi kejadiannya bergaduh. Kali ni kejadiannya tarik-tarik barang. Macam orang nak pindah. Keruk-krak. Dan dia punya gangguan pada waktu ni dah sampai ke tahap hilang kesabaran. Sebabnya boleh dikatakan gangguan tu bukan berlaku pada waktu siang, tapi berlaku pada waktu malam. Bila malam je, mulalah diorang mengalihkan perabot. Mulalah diorang macam konon-konon berlakon macam nak pindah. Dengarlah bunyi macam orang bergerak-gerak, bergelak-gelak, angkat-angkat barang, dengar macam tu. Mula-mulanya si suami ni buat tak tahu. Tapi kalau dah setiap malam jadi macam tu, orang mana yang boleh bersabar? Sakit hati tak boleh nak cakap. Sampaikan suami kepada May berjanji kalau benda ni berterusan, dia akan serang orang atas tu. Kenapa kau buat bising waktu tengah-tengah malam? Tapi dia seolah-olah tahu yang suami May ni marah. Jadi malam seterusnya tak ada lagi dah adegan pindah barang. Jadi tak boleh nak menyerang. Tak bolehlah nak memarah-marah jirannya dekat atas. Tapi selepas tu berlaku 2 lagi gangguan, yang mana gangguan tu buatkan mereka, May dan suami ni hilang sabar. Ada sekali tu bergaduh, ada 3-4 orang bergaduh dekat rumah tu. Suara lelaki ada, suara perempuan ada, suara anak menangis pun ada. Menyebabkan May dengan suaminya hilang sabar. Sebab perbuatan bergaduh tu berlaku pada waktu pukul 3 pagi. Besok pagi suaminya bangun nak pergi kerja. Jadi bila dengar bergaduh tu, gangguan lah, terganggu tidurnya, rehatnya terganggu. Jadi si suami ni berazam esok pagi dia tetap nak nyerang orang kat tingkat atas. Bagi warning, jangan buat yang bukan-bukan. Diorang ni duduk tingkat bawah rasa terganggu, nak menyerang ni. Jadi bila besok paginya, yang si suami ni pun tadi tak dapatlah nak pergi kerja seawalnya. 9 pagi, May dengan suami dia dah naik ke tingkat atas, ke tingkat 4, nak menyerang orang tu. Pada waktu ni lah, belum sampai dekat rumah, baru sampai dekat-dekat lah, belum sampai lagi. Punyalah diorang terkejut sebab rumah yang ada dekat atas rumah diorang ni adalah rumah yang tidak ada penghuni. Jadi pada waktu tu May dengan suami dia dah lain macam, takut dengan apa yang diorang dengar sepanjang diorang duduk dekat situ. Jadi dia pun bertanyalah, May pun carilah jiran-jiran, tanya apa sebenarnya yang berlaku. Jadi si jiran-jiran ni beritahulah, dulu memang ada orang Melayu, sepasang suami isteri tinggal dekat sini. Tapi lepas tu suami isteri tu hilang tak ke mana. Dia pun tak tahu sangatlah sejarah tempat ni. Ini pun dikira apartmen lama, dia kata. Jadi May pun berbincanglah dengan suami dia. Mereka berbincang, jomlah kita pindah.
Kalau tidak, kalau kita tak pindah daripada sini, takut nanti gangguan tu akan lagi jadi teruk dan menyebabkan kita ni hidup rasa tak tenteram. Tapi ada satu masalah. Suami Mei dah banyak berhabis sewaktu majlis perkahwinan yang hari tu. Jadi tidak cukup duit untuk pindah ke rumah lain buat sementara waktu. Dengan kata lain, mereka tetap kena terus bertahan dekat rumah tu. Bagaimana perasaan kita kalau dah tahu rumah yang ada dekat rumah kita ni memang berhantu, tapi kita terpaksa berhadapan dengannya semata-mata untuk kumpul duit. Tak boleh nak pindah waktu tu. Dia jadi tekanan perasaan. Mei dengan suami dia jadi senang bergaduh. Jadi pada waktu tu dia rasa macam cukup tak tenteram duduk dekat rumah tu. Dalam keadaan yang nak bertahan ni, berlaku satu lagi kejadian yang mana Mei sendiri tak boleh nak jelaskan apa sebenarnya yang dia nampak. Pada waktu tu tengah malam. Tengah malam, orang semua dah tengah tidur, lebih kurang pukul 2 pagi. Tiba-tiba dengar suara lelaki menangis sekuat-kuatnya daripada tingkat atas. Dia pun terkejut daripada bangun tidur. Dia kejut suami dia bangun tidur, tengok kenapa pula lelaki tu menangis tiba-tiba. Bila dah suami Mei bangun, Mei pun bangun, termenung dia orang pandang siling. Kenapalah orang ni perangai, kenapalah hantu ni perangai macam ni, dia kata mengganggu yang lain macam. Jadi, diorang pun cuba bertahan, cuba buat-buat macam tak tahu. Kata suami Mei pada waktu tu, jomlah kita sambung tidur. Tak payahlah kita dengar-dengar lagi, biarlah dia nak nangis ke apa. Yang penting dia tak akan kacau kita. Pada waktu tu, diorang pun konon-kononnya nak sambung tidur. Tengah-tengah nak mengatur badan, dengan yang suara orang menjerit-jerit, menangis-nangis. Sudah tahu tu bukan manusia. Biar je lah. Tengah-tengah diorang nak tidur tu, tiba-tiba suami dia menjerit. Sebab suami dia ni dekat dengan tingkap tau. Suami dia menjerit sebab dia nampak sesuatu dekat tingkap. Dia cakap kepala dalam bahasa Cina lah. Jadi Mei ni pada waktu tu dia ingat apa benda, mungkin ada orang nak dengki ke nak baling batu pun, dia pergi selak lah langsir. Mei pun tak terfikir. Waktu tu dia kata bilik dia memang tak ada aircon, jadi tingkapnya terbuka, cuma ditutupi dengan langsir. Bila dia selak langsir, nampak kepala seorang lelaki. Dia kata memang betul bukan bangsa lain, bangsa Melayu. Dia kata lelaki tu kepala, badannya tak ada, kepala aja terapung dekat tingkap cermin rumah Mei, dengan dia tersenyum macam tu. Pada waktu tu Mei kata dia punyalah menjerit. Dia orang laki bini lari keluar daripada rumah. Malam tu tinggal rumah kawan. Takut punya pasal. Saya baik ada kawan yang baik yang duduk dekat-dekat dengan situ. Dia orang ni kata memang tak sempat nak telefon ke apa, Meng. Waktu tu your handset pun tak ada kan. Pergi serang rumah kawan tu. Tolonglah bagi kami tinggal dekat sini. Mujurlah kawan tu. Anaknya masih kecil lagi. Jadi dapatlah menumpang. Mei dengan suaminya menumpang. Tak sanggup dia nak balik kat rumah pada waktu malam. Sebab dia nampak kepala tu. Jadi dah bila jadi macam tu, bila besok paginya, Mei kata dengan suami dia, benda ni tak boleh. Kita kena selesaikan. Sama ada kita pindah, bertahan atau kita buat sesuatu. Suami dia kata, kita nak buat apa? Kita tak ada duit nak pindah. Perlukan banyak duit nak bayar deposit 3+1. Kalau dekat kawasan Selangor ni kan, dia kata kita terpaksa bertahan. Jadi bila dah dipikir-pikirkan, akhirnya mereka jumpa satu penyelesaian. Penyelesaian yang dimaksudkan adalah, apa kata bang, kita pergi jumpa Sami. Kita minta tolong dengan Sami. Sami kan orang alim. Jadi mungkin dia ada penyelesaiannya. Jadi pergilah tanya dengan kawan-kawan yang Cina ni, mana Tok Kong yang memang ada Sami yang mempunyai ilmu-ilmu yang ampuh untuk melawan benda ni. Akhirnya ada seorang kawan dia tunjukkan kat mana Tok Kong tu. Jadi diorang ni lelaki bini pun pergi dan jumpalah pada hari yang sama ni, esoknya. Pergilah jumpa dengan Sami tu. Lepas tu Sami tu kata dia boleh tolong. Dia bagi tangkal. Tangkal tu macam kertas-kertas lipat dia kata. Jadi Sami tu beritahu tangkal tu perlu digantungkan dekat tingkap. Lepas tu perlu digantungkan dekat pintu. Bila sampai je dekat rumah, petang tu Mei kata, dia memang terus gantungkan tangkal tu tempat mana ia tingkap dengan pintu seperti yang disarankan oleh Tok Sami. Dengan harapan malam tu tak akan jadi apa-apa. Mereka boleh tinggal dekat situ. Hanya ada beberapa minggu je lagi untuk cukup duit, cukup dia punya perbelanjaan untuk pindah. Sikit lagi nak bertahan. Malam tu
Satu gangguan yang Mei kata dia tak akan lupakan. Tengah-tengah dia tidur, abang pun meremang. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dengar suara orang lelaki dan perempuan tergelak-gelak. Pada waktu tu Mei ingatkan yang gelak tu adalah orang luar yang melintas-lintas kat tepi jalan tu kan. Jadi dia dengan suami dia diam je lah, tidur je lah. Tengah-tengah dia orang tidur tu, suara orang lelaki dengan perempuan tu tergelak, makin galak, dan yang lebih menakutkan datangnya daripada tingkat atas. Jadi Mei ni terbangun daripada tidur. Suami dia pun terbangun daripada tidur bila dengar orang gelak tu. Jadi diorang ni pun pasang telinga. Seolah-olah lelaki dengan perempuan tu tergelak-gelak dan bercakap tentang sesuatu. Jadi dengar suara perempuan dulu. Dia kata macam ni. Bang, dia kata, orang bawah rumah kita ni bang, pasang tangkal bang. Dia ingat kita ni boleh dihalau dengan tangkal. Dia gelak macam tu. Ya Allah, kalau abang jadi Mei dengan suami dia, ya Allah, apa benda pula ya? Dia seolah-olah mengejek Mei dengan suami dia sebab dapatkan tangkal daripada Sami. Menggigil Mei malam tu. Dan suami dia kata, Mei minta suami dia pergi. Bukan suami dia pergi. Mei minta malam tu mereka laki bini pergi rumah kawan. Tak nak tidur dekat situ malam tu. Tapi suami dia kata, kita malulah kalau pergi rumah kawan lagi kan. Jadi tak sedap pula. Tak apa, kita bertahan je lah. Malam tu diorang tak dapat tidur sampai ke pagi sebab orang dekat atas tu memang gelak-gelak kan. Lepas tu kutuk-kutuk diorang, alah tangkal di situ, tangkal bang macam tu bang, kita boleh halau macam ni. Suami dia pun suara lelaki tu, bukan suami Mei lah, suara lelaki tu gelak-gelak kan Mei dengan suami dia. Itu yang menyebabkan Mei dengan suami dia tak boleh jadi. Kita kena buat sesuatu yang lebih ekstrim daripada ni. Jadi Mei tanya, kita nak buat apa bang? Dah benda tu jadikan kita ni jadi bahan lawak. Dia tak jalan dengan tangkal. Padahal tangkal tu kita dah kena dapat daripada Sami yang besar kot. Jadi suami dia kata, besok pagi kita pergi cari bomoh-bomoh. Mei kata, apa kata kita tanya dengan papa dengan mama? Mungkin dia ada yang pernah saya, tapi suami dia kata janganlah menyusahkan orang tua. Tak apa, kita jadi jalan sendiri. Jadi besok paginya, pagi-pagi lagi, disebabkan dia tak boleh tidur tadi, dia orang pun keluar daripada rumah lepas sarapan. Dia orang pun carilah, tanya orang-orang yang daripada kawan-kawan di sekitar Selangor, ada tak bomoh Cina yang boleh menghalau makhluk-makhluk macam ni. Cari, akhirnya diorang berjumpalah. Dan bomoh tu dekat Kelang, dia kata. Jumpa dengan bomoh tu, bomoh ni tak adalah tua sangat, dia kata muda lah juga, dalam lebih kurang lingkungan 40-an kata. Jadi dia ceritalah masalah dia dengan bomoh tu. Bomoh tu kata dia boleh tolong, dia boleh halaukan benda tu. Tapi pengerasnya memang keras lah, dia kata. Tak apa, dia kata, kita boleh, kalau tak boleh bayar banyak, kita boleh bayar sikit, tapi minta tolong sangat-sangat. Jadi pada petang tu juga yang si bomoh ni, dia bukan Tok Sami, dia bomoh. Bomoh ni datang ke rumah Mei dengan juga suami dia. Jadi bomoh ni pun duduk, dia bacalah mentera, lepas tu nyalakan colok, bagi baca mentera, lepas tu bakar, ada benda-benda yang dia bakar, dia letak. Lepas habis tu diasapkan sekeliling rumah sambil-sambil baca mentera, dengan harapan tidak ada lagi gangguan. Dia bunyinya macam pagar rumah jugalah kalau kita dalam agama Islam dan budaya Melayu kan. Tapi yang ini bomoh dia baca doa tu, kata Mei, habis mata sampai 3 jam. Tapi sepanjang dia baca doa tu memang tak ada apa-apa gangguan lah. Lepas tu, selepas habis tu, bayarlah bomoh tu pun balik lah. Malam tu harapnya tidak ada gangguan. Tapi yang terjadi selain sebaliknya. Tengah-tengah si laki bini ni tidur, Mei kata sedap tidur, memang elok lah, sebab yakin kan, dia kata rumah ni dah diasapkan dengan bomoh yang handal. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba dengar bunyi macam almari jatuh daripada tingkat 3, yang bukan tingkat 3, tingkat 4. Bunyi macam benda jatuh kuat yang menyebabkan Mei dengan suami dia terjaga daripada tidur. Dan selepas tu bunyi bersahut-sahutan barang jatuh. Ada bunyi kaca, ada bunyi macam almari jatuh. Jadi disebabkan tu mereka laki bini sekali lagi terjaga, dah jadi macam stres sangat-sangat sebab gangguan kali ni melibatkan bunyi.
Lepas tu dengar suara macam lelaki dengan perempuan menjerit-jerit, terutama suara lelaki yang agak kuat dengan bunyi barang-barang yang jatuh. Mei dengan suami dia duduk dekat katil. Dalam keadaan ngantuk, akhirnya kata Mei tertidurlah juga sebab dah terlalu ngantuk. Bunyi dekat tingkat atas tu tetap juga tak kunjung berhenti, tetap berterusan. Tapi disebabkan dia dah terlalu ngantuk tu yang dia tertidur tu, walaupun bunyi tu kuat. Sedar dah pagi je. Dah pagi dah siang. Jadi pada waktu tu rasa letih dan stres, kata Mei. Kita kena cari solution. Kita kena cari penyelesaian masalah ni juga. Tak boleh kita biarkan. Kita panggil balik bomoh tu. Jadi pada hari tu dengan keluar duit yang banyak, bomoh tu dipanggil balik. Dan bomoh tu kali ni doanya lagi panjang daripada tu. Sampai ke petang bomoh tu duduk dekat situ dengan baca doa. Dan ada beberapa kali bomoh tu macam berkumat kamit seolah-olah macam tengah berborak dengan seseorang. Tepat jam pukul 5.30 akhirnya bomoh tu pun bangun daripada tempat dia bermeditasi sambil dia berdoa tadi tu. Dia bagi tahu kesimpulan yang memang tak masuk akal. Kesimpulannya adalah, kawan, sebenarnya hantu yang ada kat atas tu kuai kan, kuai. Dekat situ kuai. Kalau Abang Salan dia betul kan, dia kata hantu yang ada dekat atas tu hantu Melayu. Jadi you kena cari bomoh Melayu. Dia baru boleh pergi. Kalau dia pakai air, dia kata I tak mampu nak halau dia sebab caranya berbeza. Jadi you kena cari bomoh Melayu. Sudah, dia kata. Dah nak kena cari bomoh Melayu pula ke? Nak tak nak kena buat juga kan, nak pindah tak ada duit tadi kan. Jadi dia kata besoknya malam tu dia pergi tidur rumah kawan lah. Besoknya pergi cari, minta tolonglah dengan kawan-kawan yang dengan sahabat handai semua. Carilah kalau ada bomoh yang elok lah. Dari banyak-banyak dia orang jumpa adalah seorang ustaz tu. Dia kata ustaz tu memang dia tu adalah imam sementara dekat satu surau ni, kata. Jadi ustaz tu kata dia boleh tolong tapi tak ada bayaran apa-apalah. Dia cuma nak tengok je. Dia tak adalah tolong apa, dia kata nak tengok. Kalau benda tu boleh diselesaikan, ya diselesaikan. Kalau tak boleh, dia kata terpaksa juga kita cari jalan lain. Okey. Jadi diorang pun bawa lah ustaz tu ke rumah tu. Bila sampai dekat rumah tu, ustaz tu tengok. Lepas tu adalah ustaz tu ada baca-baca lah. Dia adalah sebut lalu baca-baca benda. Lepas tu ustaz tu beritahu macam ni lah, dia kata benda ni bukan senang nak selesai, bukan senang. Sebab benda tu yang duduk dekat rumah tingkat atas tu memang dah lama dia bertapak dekat rumah tu. Jadi nak tak nak kalian berdua kena pindah. Tak payahlah kita kacau mereka. Jadi bila dah kena pindah tu dengan apa yang diputuskan oleh ustaz tu, kata Mei dia pun kecewa jugalah. Dia kata diingatkan ustaz ni bolehlah baca sesuatu yang menyebabkan benda tu pergi, tapi benda tu adalah daripada alam yang kita tak nampak, bukan senang-senang untuk dia atasi. Dia ambil nasihat daripada ustaz tu kena berpindah. Pada kali ni nak tak nak, Mei dengan suami dia terpaksa tebalkan muka, pinjam duit dengan mak bapak kepada Mei. Pinjam duit lah. Sebab suami dia memang dah tak ada mak bapak lagi dah. Pinjam duit dengan mak dengan pa. Jadi bila dah pinjam duit dengan mak dengan pa ni, mesti orang tua kan tanyalah, kenapa nak pakai duit? Kenapa? Apa sebabnya? Jadi tak boleh nak menipu. Mei bagi tahulah dia kena pindah daripada rumah tu sebab rumah tu gangguan dia memang lain macam. Dia ceritalah daripada mula sampai habis dengan mak dia. Mak dia kata, betul ke? Dia kata, mak takut. Dia kata, mak takut rumah yang korang duduk tu adalah dekat-dekat ataupun kawasan yang sama dengan rumah yang mak pernah duduk masa mula-mula kahwin dengan pa dulu. Jadi pada waktu tu mereka kata tak sama, nama taman lain, nama blok lain, tak sama. Cuma yang sama tu bangunan je lah. Bangunan yang 5 tingkat tu sama. Jadi mak dia kata mana ada bangunan yang sama, kebanyakannya bangunannya mesti berbeza-beza kan, walaupun tingkat kan. Jarang-jarang dapat jumpa yang sama. Jangan-jangan benda ni benda yang sama yang mak alami dulu kan. Oh, dengar macam tu, kata Mei, tak apalah. Sebabkan dia pun nak ucapkan terima kasih dengan mak dengan pa dia sebab nak bagi dia pinjam duit. Jadi, diorang buat keputusan bertolaklah ke Ipoh nak jumpa mak dengan pa.
Bila sampai dekat Ipoh, dia pun jumpa dengan Ma dengan Pa. Ada dua tujuan lah. Satu, nak ambil duit, nak ucapkan terima kasih. Pada masa yang sama nak cerita dengan Ma dengan Pa apa yang dia alami. Jadi adalah beberapa gambar yang May ambil menggunakan kamera dia, nak tunjuk dengan Ma dengan Pa, yang nak beritahu inilah tempat tinggal dia, dan dia yakin tempat tinggal tu adalah berbeza berdasarkan nama blok dan juga nama taman apartmen tu. Tapi lepas Ma dia tengok gambar tu, Ma dengan Pa dia punyalah terkejut. Tempat May tinggal sebenarnya blok yang sama tempat mak dia tinggal sewaktu May belum lahir. Blok yang sama. Cumanya dia kata dulu blok tu adalah blok A. Tapi pada waktu May tinggal, blok tu adalah blok C. Jadi dengan kata lain, mungkin kawasan perumahan ni dulu adalah perumahan lama yang diubah suai disebabkan ada peristiwa yang ni, peristiwa yang abang akan ceritakan nanti. Disebabkan peristiwa ni, lepas tu lepas diubah suai, diperbetulkan, barulah disewakan semula. Bukannya satu ni, bukan hanya blok A je, blok-blok yang lain pun dia ada lebih kurang 4 blok. Semuanya diubah suai, dicantikkan, ditukar nama blok dan dibagi untuk orang beli dan duduk. Itulah ceritanya berdasarkan kepada apa yang Ma dengan Pa tengok dan apa yang Ma dengan Pa yakin. Jadi bila dengar macam tu, May cakap dia dengar gangguan-gangguan tu datang daripada tingkat 4. Jadi Ma dia kata Ma punya kes pun tingkat 4 juga. Cuma Ma tinggal di tingkat 5. Bila tengok kawasan rumah, tengok kedudukan sah, anak beranak ni dah kena prank. Bukan kena prank. Anak beranak ni adalah terjadinya satu kebetulan yang tidak disangka-sangka. Mereka dua beranak ni mengalami kejadian yang sama di tingkat yang sama. Cuma yang membezakannya, May tinggal dekat tingkat 3, Ma tinggal dekat tingkat 5. Dan blok kat tengah-tengah tu, blok yang memang tingkat 4 tu memang blok yang berantu sejak daripada Ma dengan Pa duduk situ sebelum May lahir. Jadi pada waktu tu, May jadi teruja lah nak tahu sebenarnya apa yang berlaku dekat blok tu. Dia pernah dengar Ma cerita, cuma Ma cerita macam antara ya dengan ya tak ada, sebab benda tu dah lama kan, macam tak perlulah nak didetailkan sangat ceritanya. Tapi bila dah jadi macam ni, May kata dia nak tahulah apa sebenarnya yang berlaku. Okey, kita berbalik kepada waktu zaman May kecil. May belum lahir. Waktu tu Ma dengan Pa duduk dekat situ tahun 80-an, 1980. Jadi mereka pun waktu tu baru kahwin. Jadi duduk dekat rumah blok tu yang dulunya adalah blok A. Mereka tinggal di tingkat 5. Okay. Jadi Ma dia kata dulu dekat tingkat 4 ada sepasang suami isteri yang tinggal dekat situ, ada seorang anak, dia kata. Tapi suami isteri ni perangai dia agak pelik sikit, sebabnya walaupun dia berbangsa Melayu tapi caranya sangat kasar. Dia akan cakap kasar, dia suka mencarut, cakap yang bukan-bukan. Lepas tu bila cakap, lelaki si suami melenting, memaki hamun isteri, isteri memaki hamun suami. Lepas tu duduk baling-baling barang, lepas tu duduk huru-hara jadinya mereka suami isteri tu. Nak jadi cerita, pada satu hari tu berlaku satu pergaduhan besar di tingkat 4 tu. Bunyinya macam si isteri dipukul oleh suami. Jadi bila besok pagi ni adalah jiran-jiran dah, termasuk Ma pun pergi ke tingkat 4 melawat jiran ni, takut jadi apa-apa. Rupanya bila Ma dengan kawan-kawan lain melawat jiran di tingkat 4, dia memang kena pukul dengan suami dia sampai lebam-lebam. Jadi si ibu-ibu yang tengok kejadian tu minta yang penghuni di tingkat 4 ni buat report, ataupun kalau tak nak buat report, duk sayang laki sangat, larilah. Dia orang sampai ibu-ibu ni ajar macam mana budak perempuan ni boleh melarikan diri, tak berbaloi duduk dengan suami yang macam tu. Dan pada satu hari tu dengar ceritanya si isteri ni tadi dengan anak dia lari.
Lari daripada situ, tak pergi ke mana. Menyebabkan yang si suami tadi ketuk setiap pintu bilik. Pintu rumah apartmen tu, tanya mana bini dia. Dan dia buat setiap hari. Dan sejak daripada tu, si suami ni tadi setiap malam akan menangis. Dan bila dah menangis, yang terganggu siapa? Jiran tetangga lah. Dia menangis, oh kau tinggalkan aku, kau tinggalkan aku, oh durjananya isteri. Macam tu lah lebih kurang. Kan abang buat ni teruk sangat kan lakonannya. Macam tu lah. Jadi semua orang rasa terganggu dengan kejadian suami tu tadi. Sampaikan satu hari tu, waktu tu Ma dengan Pa pun tak perasan, dia kata, sebab tiap malam memang lelaki tu akan menangis. Pada satu hari tak ada lagi tangisan suara daripada lelaki tu. Yang selalunya memang ada, naik je pukul 11 malam, pukul 12 mesti lelaki tu mengaruk sampai pukul 2. Tapi malam tu tak ada pula, dia kata, yang menangis. Mana pula pergi lelaki ni? Jadi bila dah tak ada tu, diorang fikir mungkin lelaki ni balik kampung ke, lelaki ni apa ke yang tak ada dekat rumah tu kan. Jadi Ma ni pun tengoklah dekat kawasan rumah tu, tengok kalau tak ada orang. Tapi Ma punya terkejut, dalam rumah tu masih lagi ada orang. Cumanya dia dah tak nangis lagi. Jadi Ma fikir mungkinlah dia dah taubat nasuha agaknya, dah boleh menerima kenyataan dirinya ditinggalkan. Jadi tak ada masalah lah kalau dia tak nak nangis lagi. Okey. Jadi selang 2-3 minggu selepas tu, datanglah orang dari macam orang datang ke tingkat 4. Lepas tu bising-bising kat tingkat 4. Jadi si Ma ni tadi, dia pesuri rumah, dia pun turun ke tingkat 4 nak tengok apa yang berlaku. Rupanya nak pindah keluar. Jadi dengan kata lain, lelaki tu dah tak nak duduk kat situ lagi, nak pindah keluar. Jadi jiran-jiran tu semua ada lah. Jadi bersalam-salam lah dengan orang yang nak mindah-mindah barang tu. Sempat juga ditanya soalan. Dia kata, tanyalah apa, bila nak pindah, kenapa nak pindah, dia nak pindah ke mana, macam tu, soalan-soalan macam tu. Jadi orang yang pindahkan barang tu beritahu, kami keluarkan barang bukan kami nak pindah. Kami keluarkan barang nak jual barang-barang ni sebab tuan yang duduk dekat sini dah pun meninggal dunia. Pada waktu tu semua orang terkejut. Meninggal dunia, baru 3-4 hari yang lepas kami dengar dia menangis. Bila dia meninggal, dia kata, oh dia meninggal lebih kurang dah sebulan yang lepas. Kami ni pun tahu maklumat daripada keluarga. Dia balik kampung. Dia kata, dia balik kampung, lepas balik kampung dia meninggal dekat kampung. Tapi Ma kata dia dengar orang menangis tu selama sebulan setiap hari, dia kata. Jadi yang dia dengar tu sebenarnya apa? Makhluk lain ke? Sejak daripada tu, Ma kalau nak turun ke tingkat 4, dia tak lalu tangga yang melalui rumah tingkat 4 tu. Dia pergi cari tangga lain yang agak jauh. Dan setiap malam, memang sekali imbas dengar macam suara lelaki yang kesedihan, yang menangis. Mengikut orang yang pindahkan rumah tu, lelaki tu menangis, orang kata mati beragan. Mati ditinggalkan isteri, rasa kecewa dan meninggal dunia. Jadi bila dengar macam tu, Ma pun berpakat dengan Pa, diorang pun pindahlah. Pada masa yang sama, Pa dapat kerja dekat Ipoh. Jadi diorang pun pindahlah ke Ipoh. Jadi bila dengar cerita daripada Ma, pada waktu tu macam ini adalah satu kebetulan yang luar biasa, yang jarang-jarang dilalui oleh seorang manusia. Jarang sangat. Jadi untuk mengelakkan daripada tersalah cerita, ataupun sebab kawasan tu masih lagi ada berpenghuni, Mem berharap abang tak dedahkan kawasan tu, dan abang pegang kepada janji yang ditulis dalam email, biarlah benda ni jadi rahsia. Mengikut kata Mei, tempat tu masih lagi dihuni, ada orang lagi dekat situ, dan cumanya tingkat tu masih lagi kosong sehingga tahun lepas bila Mei pergi tengok. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan, pengalaman daripada Mei. Mana tempatnya? Nanti kalau
ada rezeki nanti abang, kalau ke KL nanti abang pun teringin nak pergi tempat tu, nak tengok tempat tu kosong lagi ke tidak. Takut juga kalau masih lagi kosong, bolehlah abang bergambar-gambar. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, pada siapa-siapa yang nak beli baju kuning, masih lagi abang buka, nak tolong printkan, tekan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Dan terima kasih sangat-sangat yang dah membeli sambal lara dan juga coklat moist. Sokongannya sangat-sangat padu dan abang ucapkan terima kasih sangat-sangat. Salah satu cara menambah pendapatan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan macam biasa. Ucapan yang pertama datangnya daripada Azwan Johar. Dia mohon doa daripada kita semua. Dia kata dia dah 2 minggu kena minus stroke. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga Azwan Johar cepat sembuh seperti sedia kala dan dapat beraktiviti seperti sedia kala, sembuh daripada penyakit stroke-nya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Muhammad Faiz, juga mohon kita doa daripada kita semua. Dia mengatakan sekarang ni dia tengah berusaha untuk mencari jodoh dan menambahkan rezeki. Jadi dia mohon doa daripada kita semua, semoga cepatlah dia berjodoh dan cepatlah dia dan dapat rezeki, permudahkan dalam urusan rezekinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami akan doakan Muhammad Faiz. Amin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Kila Akila. Dia kata hari jadinya jatuh pada 16 hari bulan 10 ni, boleh tak ucapkan selamat hari jadi? Jadi kesempatan ini abang dah mengucapkan selamat hari jadi buat Kila Akila. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Dan pada masa yang sama, Kila Akila juga mohon doa daripada kita semua. Dia kata dah 3 tahun dia berkahwin tapi belum lagi dikurniakan zuriat. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga Kila Akila sempena hari jadinya cepat dapat zuriat, cepat timang baby. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Ali Baba. Dia kata ayah dia sekarang masih lagi ditidurkan dan masih lagi dalam keadaan kritikal. Jadi doa daripada kita semua diharapkan. Marilah kita sama-sama doakan semoga ayah kepada Ali Baba cepat sedar, cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Zamzarina. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat bondanya iaitu Sauyah binti Desa dan juga adiknya iaitu Muhammad Izzat bin Zulkifli, yang mana kedua-duanya hari jadinya sama iaitu pada 15 hari bulan 10. Dengan ucapan selamat hari jadi buat bonda yang disayangi dan adik yang dikasihi. Semoga panjang umurnya, murah rezekinya, sentiasa dipermudahkan urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan tahniah atas kelahiran baby baru yang ketiga buat Muhammad Ismail Abdullah dan juga isterinya. Tahniah atas kelahirannya. Semoga baby ni diberikan keberkatan dalam hidupnya, masa depannya yang cemerlang dan banyak rezekinya dan sihat-sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga besar JSPL yang menggunakan nama nickname Dan, DHAN, yang mana hari jadinya jatuh pada bulan ini. Selamat hari jadi Dan. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang ayah yang bernama Irfan Ismail. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Dini Ifat Andrea, yang mana hari jadinya jatuh pada 16 hari bulan 10. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia yang dikasihi. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang, hari Sabtu nanti dengan cerita yang berbeza. Dan doakan abang supaya dapat mengingat banyak cerita dan jam ceritanya akan jadi panjang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.